Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya dan ini agenda Awani. Bila kita bercakap berkaitan dengan vaksinasi, capaiannya harus menyeluruh. Bukan sahaja di bandar-bandar besar, malah di setiap kawasan tempat perlu direalisasikan agar imuniti kelompok dapat dicapai menjelang akhir tahun 2021. Mekanisme dan juga inisiatif yang dilaksanakan ini pastinya terarah dan juga menjadi antara titik tolak kepada kementerian-kementerian tertentu khususnya dalam memastikan program vaksinasi kebangsaan ataupun program imunisasi kebangsaan COVID-19 ini dapat dicapai. Menerusi Skype ketika ini bersama saya Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam San, apa Ya. khabar? Baik, Alhamdulillah Datuk. Kita melalui beberapa fasa sebelum adanya vaksinasi dan kemudian kita dalam fasa memberikan vaksinasi ke seluruh negara. Tetapi Datuk melihat bagaimana setakat ini perkembangannya bukan sahaja di bandar tetapi di luar bandar setakat ini Datuk. Pertama sekali saya nak ucap banyak-banyak terima kasihlah pada Astro Awani, khususnya agenda Awani kerana jemput saya Menteri Kampung dalam membincangkan hal yang sangat rapat dengan hati nurani masyarakat Malaysia, bukan hanya di bandar tapi juga di luar bandar, khususnya di kampung. Ehsan orang kampung kan? Orang kampung Datuk. Ha, Orang kampung. Kampung di Bagan Serai. Okey, okey. Saya pernah sampai tu. Okey, Ehsan tanya pasal pendaftaran. Kemudian pengambilan. Jadi bila kita nak cocok orang, kena daftar dulu. Kan? Kemudian kita ada digital platform. Kita ada juga masalah-masalah kawasan-kawasan yang tidak ada coverage atau liputan internet. Maka kita akan ada vacuum di mana kita kena urus mereka-mereka yang tidak boleh mendaftar secara online. Jadi isu-isu yang sebegini rupa ni, dia merupakan satu isu yang baru bila kita berhadapan dengan program yang kita panggil PIK, iaitu program imunisasi COVID kebangsaan yang dipengerusikan oleh dua jago, iaitu Datuk Seri Dr. Adham dan juga KJ. Dia yang menjadi pengurusi bersama. Itu arahan kabinet. Kemudian pada waktu yang sama, kita ada CITF, maknanya COVID Immunization Task Force, yang dipengurusikan oleh Yang Berhormat Menteri Musti. Kita di KPLB ni hanya setakat the partners. Ada banyak lagi kementerian-kementerian yang menjadi partner bagi memastikan pendaftaran, pengambilan vaksin, kali pertama, kali kedua dapat dicapai secara menyeluruh. Di mana 80% seperti yang Ehsan cakap tadi dapat kita capai. Sejujurnya nak capai 80% ni bukan mudah. Cakap senang, tapi nak capai 80% ni adalah satu cabaran dan dugaan. Malah ia menjadi opportunity atau peluang kepada kerajaan untuk memastikan yang 80% itu dapat kita capai. Datuk, kalau tadi Datuk sebut Menteri Kampung, bila kita nak sampai ke kampung ini, tempat dia bukannya tertumpu seperti di bandar. Ada kawasan-kawasan yang mungkin kita melalui air, kita kena merentas hutan dan sebagainya, mungkin ada sawah padi. Ini antara salah satu perkara yang KPLB perlu titik beratkan dan juga nak melihat supaya ia terangkum, dikumpulkan satu dan semua dapat vaksin. Apa yang Datuk dan juga tim mungkin di kementerian lakukan untuk memudahkan golongan-golongan mereka yang nak dapatkan vaksin ni, Datuk? Okey, pertama sekali kita kena plan. Kita kena rancang. Dan memastikan perancangan itu berjaya. Selalunya gagal bila kita fail to plan. Anything that if you fail to plan,
uh, sudah pasti plan itu tidak akan berjaya. Dari sudut kampung, kalau Ihsan biasa dalam masyarakat kampung, kita ada beberapa institusi kampung yang dah biasa berurusan dengan masyarakat kampung. Masyarakat kampung ni dia sangat terangkum dan dia connected atau bersambung urus, bertali arus dengan institusi yang sedia ada, umpamanya JPKK, Jabatan Kuasa Pengurusan Komuniti Kampung yang ada di seluruh negara, baik di wilayah Sabah, di wilayah Sarawak dan juga di Semenanjung. Kita ada lebih kurang 17,757 ketua kampung yang ada kabinet dia masing-masing. Dan dia juga terikat dan disambung dengan mukim yang diurus oleh kaki tangan awam, iaitu penghulu. Kemudian dia ada pegawai daerah. Jadi kekuatan ini ada pada KPLB dan juga kerajaan negeri ya. Jadi kalau kita mengukuh kuatkan organisasi dan institusi yang sudah sedia ada di kampung, kita tak banyak sangat masalah. Saya bagi contohlah, kalau banding dengan bandar. Bandar dia tak ada JPKK, dia mungkin ada jabatan kuasa taman. Atau if you stay in the apartment, dia ada joint management board, JMB. Dan kadang-kadang biasanya orang yang duduk dalam satu apartmen ni dia pun tak tahu siapa yang jadi chairman JMB. Tapi kalau dekat kampung, dia kenal, mengenali antara satu sama lain. Selain pada kampung, dia ada juga institusi, umpamanya institusi surau dan masjid. Itu juga kekuatan masing-masing. Jadi tak heran kalau sekarang ni usaha yang dibuat oleh CITF atau PIK ini menjadikan surau dan masjid sebagai salah satu tempat PPV, pusat penerimaan vaksin. Jadi kombinasi inilah yang menjadikan pelaksanaan PIK di kampung ni boleh berjaya. Saya tak cakaplah sekarang ni tak berjaya. Kita ada masalah. Sebab tu KPLB buat program-program melalui apa yang kita panggil Pusat Komuniti Desa, PKD, yang diwujudkan di seluruh negara, ada 192. Saya difahamkan majoriti daripada PKD ni dia internet savvy, maknanya dia ada internet facility penetration sehingga 8 megabyte. Jadi kita ada seorang pengurus yang sangat kreatif yang ditempatkan di PKD ni. Dengan adanya kerjasama di antara PKD dengan JPKK Penghulu, kita dah mulakan pendaftaran vaksin ni semenjak, seingat saya, 20 Mei. Bila mula vaksin ini dipasarkan di kampung-kampung lah. Sebab pasar pertama tu untuk frontliner, barisan hadapan. Sekarang ni kita dah mula masuk ke pasar kedua untuk mereka yang lebih daripada 60 tahun yang dah berumur, macam saya lah. Macam saya dah berumur, jadi mereka diberi prioriti. Bulan 6, bulan 7 akan lebih ramai lagi mereka akan menerima vaksin.
Ya, Datuk, nak katakan kampung ini mencabar jugalah seperti tadi kita nak cakap pasal logistik dan sebagainya. Bila Datuk sebut berkaitan dengan pusat daftar vaksin luar bandar yang mungkin 2 minggu lalu di seluruh negara dapat membantu penduduk luar bandar khususnya untuk mendaftar vaksin, dan mungkin ada dalam kalangan warga emas ataupun warga tua yang tak begitu familiar menggunakan MySejahtera dan sebagainya. Bila ada perkara-perkara macam ni, Datuk, ditambah pula dengan bantuan oleh KPLB ini, memudahkan sedikit warga emas, ibu bapa kita yang berada di kampung itu untuk mendapatkan vaksin. Perjalanannya setakat ini bagaimana, Datuk? Alhamdulillah, setakat ni kita kalau ikut rekod kita lebih daripada 5,000 lebih yang telah mendaftar di PKD. Sekarang saya dah gerakkan jika mereka tak ada kenderaan untuk mendaftar atas sebab-sebab tertentu lah, kita sediakan transport di bawah agensi KPLB. Saya bagi contoh, KPLB di kampung-kampung, di bandar, di luar bandar, kita ada kenderaan yang digunakan oleh pihak Kuasa Risda, ada Felda, Pekra dan ada juga Mara. Ini semua jentera ni kita dah gerakkan untuk memastikan kurang-kurangnya mereka mendaftar, dan kalau dah dapat tarikh, kalau tak ada transport, kita boleh bawa dia keluar. Datuk, ini maksudnya kalau anak-anak tu ada dekat Kuala Lumpur contohnya kan, tapi ibu bapanya ada di kampung. So anak-anak yang jauh ni boleh uruskan. Mungkin dapat hubungi KPLB ke, nak uruskan transport ke, ataupun memang dah bergerak di sekitar-sekitar kampung dan kawasan-kawasan tertentu, Datuk? Yang kita aturnya sudah begitu. Kebetulan saya berada di Ulu Serting. Okey. Dia PKD dekat situ, melibatkan satu kampung yang agak tersusun. JPKK-nya bagus. Saya sempat melihat sendirilah bagaimana proses pendaftaran tu berlaku, sebab dekat PKD ni dia ada 8 komputer dan ada pengurus dan yang penting sekali kat situ banyak sukarelawan. Sukarelawan terdiri daripada orang-orang muda yang membantu untuk mendaftar. Dan juga Datuk, itu antara inisiatif bila Datuk sebut begini, KPLB ini bila dah bekerjasama mungkin dengan kementerian-kementerian lain, fasiliti vaksin itu dah ada, tapi kita tengok kena juga berkaitan dengan pengangkutan dan sebagainya. Bagaimana pula ketika ini, Datuk, untuk negara sekali lagi melalui fasa PKP, dan kita tahu lockdown ataupun PKP ini dilanjutkan lagi, dan sudah tentu ramai yang terkesan dan terutamanya golongan B40 dan golongan IKS khususnya. Boleh kongsikan, Datuk, mungkin jenis-jenis bantuan yang disalurkan oleh KPLB dalam membantu mereka yang terjejas daripada sudut yang nak dapatkan vaksin, dan ini merujuk pula kepada mereka yang terjejas akibat ekonomi dan keadaan semasa ini, Datuk? Okey, saya faham sangat sebab bawah agensi KPLB ini adalah satu agensi yang amat dekat dengan luar bandar dan juga bandar, iaitu MARA. Dan MARA memang salah satu daripada perkara yang memang dari dulu, daripada RIDA mula-mula dia ditubuhkan, iaitu Rural Industry Development Authority. Kemudian tahun 1966 dia jadi MARA. Salah satu daripada perkara yang MARA buat ni adalah memberi satu tempat niaga. Kita ada Arkid MARA. Kita juga bagi bantuan pinjaman untuk SME, Small and Medium Enterprise, untuk terlibat dalam perniagaan kecil dan juga perniagaan yang sederhana. Jadi satu persatu tu kita perbaiki melalui bantuan-bantuan khusus. Umpamanya kita tak kutip lagi sewaan. Jadi 3 bulan MARA bagi lagi diskaun
jadi 6 bulan. Itu mara je. Tapi juga ada agensi-agensi wilayah macam Kesedar di Kelantan, Ketengah di Terengganu, Kejora di Johor, Perda di Penang dan Kedah di Kedah. Jadi institusi-institusi ini yang dah agak lama lah, dia sentiasa memberi bantuan khusus lah kepada peniaga-peniaga kecil bagi memastikan apa yang kita boleh bantu dan memudahkan mereka untuk mula balik. Datuk, bila kita nak cakap berkaitan dengan denyut nadi rakyat ni, bila kita pergi ke kampung di kawasan pedalaman terjejas akibat COVID-19 dengan pelaksanaan PKP dan sebagainya, di peringkat kementerian dan Datuk sendiri, apa mungkin antara perkara-perkara yang sangat disuarakan oleh rakyat dan juga masyarakat di luar bandar ketika ini, Datuk? Adakah dari sudut ekonominya, dari sudut kesihatan, dari sudut pendapatan yang tidak menentu dan sebagainya, Datuk? Dua-dua. Saya lihat orang kampung ni dia amat takut juga dengan COVID. Mula-mula tu dia tak apa kenal COVID. Ya. Tapi bila lama-lama dia kenal COVID dan sebenarnya dan sejujurnya dia menimbulkan rasa gerun dan takut sebab kematian dan masuk PKRC atau masuk ke dalam hospital stage 3, 4, 5 itu real lah dan amat menakutkan. Ada banyak kejadian-kejadian yang amat tragis lah, yang Asrul Awani pun beri pendedahan kan bahawa kesan daripada kesihatan mereka yang terlibat dalam COVID ni amat menakutkan. Ya. Itu satu. Bila ada kluster kat kampung, seluruh kampung jadi PKPD, diperketat, susah nak cari makan. Warung-warung atau gerai tepi jalan yang biasa mereka boleh beroperasi dah kena tutup. Jadi hilang mata pencaharian, hilang kehidupan. Pada waktu yang sama, life atau nyawa juga terjejas. Itu antara perkara yang kalau dulu mungkin pemahamannya tu sekarang dah lebih jelaskan, Datuk, bila ada penerangan daripada bandar sampai ke kawasan pedalaman kampung, media juga mengambil peranan. Dan akhir sekali, Datuk, kita tak punya banyak waktu. Bagaimana KPLB dan juga Datuk sendiri mungkin dalam memperkasa program vaksinasi contohnya, tetapi dalam masa yang sama untuk memastikan mereka yang berada di luar bandar ini mendapat perkara-perkara yang adil, apa yang ada di bandar contohnya, tetapi di kampung, di kawasan pedalaman dan juga luar bandar juga turut menikmati perkara yang sama, Datuk. Terima kasih, Ihsan. Kerana soalan tu amat baik, dia amat tersentuhlah kerana pendemokrasian patutnya berlaku bukan hanya di bandar tetapi di luar bandar. Sama juga kalau orang bandar boleh dapat vaksin Pfizer, orang kampung juga boleh dapat vaksin Pfizer. Sebab itu kita di KPLB sentiasa memikirkan bagaimana kita nak network dengan kementerian-kementerian lain. Itu sebahagian daripada arahan kabinet. Tapi pada waktu yang sama, kalau kerajaan saja melakukan pendekatan yang sebegini rupa, multifasad, multilateral pendekatan kepada vaksin ini tanpa seruan yang disambut dan disahut oleh masyarakat kampung dan juga NGO. NGO ni juga amat penting bagi memastikan proses vaksinasi sehingga bulan 12 tu kita dapat capai. Saya sentuh sikitlah, Ihsan, pasal orang asli. Ya. 3 hari lepas kita bincang
Pasal hal orang asli, bagaimana kita nak memastikan dalam bahasa, pepatah bahasa dia, if Muhammad cannot go to the mountain has to come to Muhammad. Maknanya, kita faham kita ada 835 ketua-ketua kampung Lentuk Batin di seluruh pelusuk negara. Walaupun orang asli ini dia tak ramai, dia ada 300,000 terdiri pada pelbagai puak di tempat-tempat yang berbeza. Tetapi kalau 300 ini tidak divaksin dan kita tak dapat meyakinkan orang asli bahawa vaksin ini bagus untuk melindungi, vaksin ini juga sama dengan measles, polio yang dia dah ambil, tapi vaksin ini vaksin baru COVID-19. Kalau kita tak dapat yakinkan orang asli, negara pun tak selamat. Sebab tu kita akan bekerjasama dengan pelbagai pihak, mungkin dengan Kementerian Pertahanan kita minta bantu. ATM, Angkatan Tentera Malaysia, memang dah rapat dengan masyarakat orang asli untuk turut serta membantu kami untuk sampai vaksin tu ke seluruh pelusuk penempatan orang asli. Ya Datuk, saya rasa kalau semua berganding bahu mengambil peranan dan juga inisiatifnya seperti yang Datuk katakan tadi sampai ke setiap kawasan dan juga sudut, kita optimis bahawa imuniti kelompok itu dapat dicapai menjelang akhir tahun ini atau lebih awal lagi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad atas penjelasan dan juga coretan cerita berkaitan bagaimana program vaksinasi itu di kawasan luar bandar dan juga capaian yang perlu kita lihat dan juga kita harapkan. Terima kasih sekali lagi Datuk. Itu saja waktu yang kita ada dalam agenda awal ini. Saya Ihsan Raya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.